warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hormati seluruh ahli jawatan kuasa surau wal imam, ulama, para ustaz, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama-sama insya-Allah langgar lagi panjang. InsyaAllah kesempatan pada malam ini di antara maghrib dan isyak untuk kita sama-sama berada dalam majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis yang amat-amat penting bagi mereka yang ingin mencari kebenaran dan kepastian. Kerana itulah Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahhalahu Allahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berusaha pada jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan kepada dia satu jalan daripada jalan untuk menuju kepada syurga Allah. Tuan-tuan, tidak cukup sekadar kita hidup di atas muka bumi ini untuk mengenyangkan tubuh kita, memperbanyakkan harta kita, menyibukkan diri kita dengan urusan-urusan kehidupan. Tetapi tuan-tuan, satu keperluan yang sangat penting, yakni kita nak mencari ilmu, dan lantaran itu ilmu itu jatuh ke dalam hati dan mampu menjadi hidayah kepada kita, jadi petunjuk kepada diri kita. Kalau kita lihat para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Bilal bin Rabah, dia seorang hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf layan dia dengan baik, beri dia makan, beri dia pakaian, beri dia tempat tinggal, bagi dia pekerjaan. Tapi dia tidak merasa cukup dengan apa yang ada, walaupun pada hakikatnya untuk seorang hamba cukuplah dengan apa yang ada. Dia masih lagi mencari yang dikatakan sebagai erti kebenaran. Bila mana dia mencari kebenaran, dia berjumpa dengan Rasulullah dalam majlis-majlis ilmu, dia akhirnya ditarik keistimewaan. Tidak diberi makan, dicabut pakaian pada tubuhnya, bahkan dipukul beliau sehingga separuh mati. Tapi beliau tidak kisah, kerana bagi dia kebenaran itu jauh lebih penting daripada makan, minum dan tempat tinggal. Kita tengok sahabat Nabi yang bernama Abu Zal Al-Ghifari, orang Ghafar, datang ke kota Mekah untuk mencari kebenaran dengan mendengar perkhabaran adanya Rasul yang terakhir. Dia nak mendengar apakah benar yang dikatakan Tuhan itu satu, dan bagaimana Allah nak menyelamatkan manusia dengan mengutuskan Rasul. Maka Abu Zal Al-Ghifari mencari-cari di mana Nabi Muhammad SAW melaksanakan majlis ilmu yang kita tahu di peringkat itu. Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Alqam bin Abi Al-Arqam sebagai markas ta'lim pada orang-orang Islam. Kita lihat betapa susahnya perjalanan untuk menuntut ilmu dan mencari kebenaran. Sayyidina Ali bila mendengar tentang perkhabaran adanya orang baru yang sedang mencari Nabi Muhammad, Sayyidina Ali menuntun Abu Zal Al-Ghifari ke rumah Al-Alqam bin Abi Al-Arqam dalam keadaan jarak antara seorang dengan seorang tu jauh. Tak boleh jalan berdua-duaan beriringan kerana bimbang disyaki oleh orang-orang kafir musyrikin.
begitu kesusahan yang dialami. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Zar Al-Ghifari, "Wahai Abu Zar Al-Ghifari, selama sebulan kamu berada di Mekah mencari-cari kebenaran tentang agama Allah. Apa yang kamu makan, wahai Abu Zar Al-Ghifari?" Kerana Rasulullah tahu akan kebiasaan orang Ghafar, orang ni orang-orang susah. Kata Abu Zar Al-Ghifari, "Aku tak makan apa ya Rasulullah, melainkan aku hanya minum air Zam-Zam." Tuan-tuan, kalau kita nak melihat kepada kesusahan yang dilalui oleh sahabat-sahabat Nabi dalam untuk menuntut ilmu, nak dibandingkan dengan kita, tuan-tuan, maka layaklah apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lidah Nabi, bahawasanya bagi orang-orang yang bersusah payah untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan pada dia jalan untuk dia sampai kepada syurga. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita nak meneruskan perbincangan dalam kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam yang ditulis oleh Dr. Fathah Yakan. Kita sampai kepada perkara yang ke-18 dalam bab yang pertama. Perkara yang ke-18 dalam bab yang pertama, yang ini di muka surat 27 bagi mereka yang ada kitab. Daripada sudut akidah sebagai seorang yang benar-benar menggelarkan diri dia sebagai seorang Muslim, kata pengarang kitab, saya mestilah sentiasa beristighfar. Saya mestilah sentiasa beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang mukmin, sentiasa beristighfar, mohon ampun. Perkataan istighfar itu perkataan ghafara, artinya ampun. Istighfar maknanya memohon keampunan. Nak mohon ampun daripada siapa? Mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Atas segala dosa yang kita lakukan, sama ada dosa itu kita lakukan dalam keadaan kita sedar atau dalam keadaan kita separuh sedar. Sama ada dosa itu kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi tanggungjawab kita, tuan-tuan, adalah memohon keampunan daripada Allah. Kerana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, tuan-tuan, tidak kurang daripada 70 kali setiap hari baginda yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam syurga, yang sudah dijamin oleh Allah terpelihara daripada melakukan dosa, itu pun baginda tidak kurang daripada 70 kali beristighfar kepada Allah sehari semalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, istighfar itu dapat membersihkan diri kita daripada dosa, di samping memperbaharui taubat dan iman. Istighfar juga dapat memberikan kerehatan dan keheningan kepada jiwa kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita bercakap tentang istighfar, tuan-tuan, ada sedikit perbezaan pandangan daripada kalangan ulama tentang beza di antara istighfar dengan taubat. Ada ulama kata taubat ini kita buat untuk kita minta keampunan daripada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota kita yang 7. Mata kita, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan dan kaki. Yang itu memerlukan kepada taubat. Manakala istighfar ini pada dosa-dosa yang melibatkan hati kita, dosa-dosa batin kita. Itu pendapat ulama. Manakala pendapat ulama lain pula menyatakan yang dikatakan istighfar ini, tuan-tuan, yakni kita minta ampun dengan Allah atas dosa-dosa kecil yang kita buat. Banyak, tuan-tuan, kita buat dosa kecil dalam seharian kehidupan kita. Kalau taubat kepada dosa-dosa besar yang kita buat. Sebab tu kalau kita tengok dalam sembahyang kita dah, sembahyang ni dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Ibadah ni boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Antara doa yang kita baca dalam sembahyang, waktu kita duduk di antara dua sujud, kita baca apa? Rabbighfirli, wahai Tuhan,
ampunilah dosa-dosa aku. Adakah terampun dosa-dosa besar kita? Tidak, melainkan dengan taubat. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku ya Allah. Warzuqni, wa rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah, tutuplah keaiban yang ada pada diri aku. Warzuqni, berilah aku rezekimu ya Allah. Warfa'ni, angkatlah darjat aku. Lagi, warzuqni warfa'ni wahdini, berikanlah hidayah kepada aku. Wa'afini, berilah kesihatan kepada tubuh badan aku. Wa'fu'ani, dan maafkanlah aku. Mengapa ada dua kali? Yang pertama kita kata Rabbighfirli, dan ujung kita kata wa'afini. Rabbighfirli ni, ya Allah ampunkanlah dosa yang aku buat, dosa-dosa kecil yang aku buat secara sengaja. Wa'afini, dosa-dosa kecil yang kita buat secara tidak sengaja. Kadang-kadang kita tak perasan, sedangkan benda tu merupakan dosa. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita sebagai manusia ni tuan-tuan, melakukan dosa ni merupakan satu sifat mubalaghah pada kita. Sifat mubalaghah. Nabi kata apa dia? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam khata'un. Khata'un itu sifat mubalaghah. Setiap anak Adam sifatnya, apa maksud sifat? Apa maksud sifat mubalaghah? Maknanya benda tu memang berterusan, senantiasa. Yang dikatakan anak Adam ini sifat dia memang sentiasa melakukan dosa dan kesalahan, khata'. Kata Nabi lagi, wa khairul khata'ina at-tawwab. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah orang yang bertaubat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah sendiri yang hebat pada kita. Dosa ni, silap ni sifat mubalaghah. Maknanya memang sifat yang dilazimi akan dilakukan oleh manusia. Macam mana manusia letih, macam mana manusia mengantuk, macam mana manusia lapar, tak boleh nak buat apa. Kita bukan Nabi, kita bukan malaikat. Memang kita buat dosa, tetapi Allah kata dengan hang melakukan dosa, hang akan dapat beberapa anugerah. Yang pertama, sekiranya kamu bertaubat, minta ampun dengan dosa-dosa yang kau buat, pertama, aku akan beri keampunan kepada kamu. Tadi. Yang kedua, kamu akan dapat pahala daripada aku. Sebab bertaubat itu merupakan satu ibadah yang sangat-sangat agung pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, Ibn Rajab Al-Hambali menganggap taubat itu merupakan satu ibadah yang dikira sebagai ibadah wazifatul umur. Ibadah wazifatul umur, ibadah sepanjang hidup kita. Wazifatul umur, sepanjang hidup kita, kita kena bertaubat. Itu yang pertama, kita dapat pengampunan. Yang kedua, kita dapat pahala. Sebab meminta ampun ini dikira satu ibadah. Yang ketiga tuan-tuan, apa yang kita dapat bila kita bertaubat pada Allah? Kita dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benda yang penting. Cinta Allah kita dapat. Ini benda yang sangat penting, tuan-tuan. Sebab itu Ibn Qayyim berkata, tak penting persoalan kamu cinta pada Allah atau kamu tidak cinta pada Allah. Itu tak penting. Hang sayang Allah tak? Dia tanya anak kita. Tak penting. Sayang ke tak sayang, itu tak penting. Apa yang jauh lebih penting, tuan-tuan, kata Ibn Qayyim, adakah Allah sayang pada kita atau tidak? Sebab itu tuan-tuan, dengan seorang itu melakukan dosa, lantaran itu dia bertaubat, Allah memberi jaminan. Allah kata, aku sayang, innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kata, sesungguhnya aku sayang, aku cinta kepada hamba-hambaku yang bila dia buat salah, dia bertaubat kepada aku.
Bila dia buat salah kepada aku, dia bertaubat kepada aku. Dan bila dia sudah bertaubat kepada aku, dia membersihkan diri dia daripada kesalahan-kesalahan yang dia buat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, tadi dalam sembahyang, saya sengaja bacakan ayat daripada surah Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, apa Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu-batu berhala. Alaiha malaikatun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalamnya Allah sediakan pula malaikat yang menjadi pengawal kepada azab yang nak ditimpakan kepada kita. Malaikat yang sangat keras, yang sangat tegas, yang tidak pernah melakukan keingkaran terhadap perintah Allah. Kenapa Allah nak cerita pasal neraka? Pasal Allah nak beritahu itulah tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang di dunia dia buat salah, tapi dia tak bertaubat dengan kesalahan yang dia buat. Sebab tu Allah, tuan-tuan, dia tak heran dengan dosa yang kita buat. Dia tak heran. Sebab dia tahu memang sifat manusia begitu. Cuma yang Allah heran, kenapa manusia tak mau bertaubat, tak mau minta maaf dengan Allah atas kesilapan. Allah ni sifat dia Ar-Rafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi penyayang. Sentiasa berlapang dada untuk mendengar keampunan rintihan daripada hamba. Muslimin yang dirahmati Allah, kita ambil contohlah kita sebagai seorang suami. Kita seorang suami yang memang kita katakan, saya ni suami yang mudah maafkan orang, ustaz. Saya ni sayang kat isteri saya. Kadang-kadang isteri saya buat silap. Saya tahu cakap-cakap dia tu menggurih hati saya. Sebagai seorang isteri tak layak dia buat begitu kepada suami dia. Tapi saya faham, kadang-kadang dia penat, kadang-kadang dia stres, kadang-kadang dia macam-macam lah, dia tak sihat. Dia melakukan perkara yang nusyus kepada kita, durhaka kepada kita. Tapi kita tak heran pasal perbuatan dia tu. Dia lambat masak, kadang-kadang dia bentak-bentak, dia buat bising di rumah, dia tak kemas rumah. Kita tak masalah sangat benda tu. Walaupun benda tu salah. Tapi yang penting yang kita nak dengar dia cakap, abang saya minta maaf abang, kalau tadi saya cakap agak tinggi suara dengan abang. Kita nak dengar yang tu. Tapi bila dia buat salah, dia tak nak minta maaf. Kita angat dia. Anda buat salah tak apalah, abang tak ada masalah. Cumanya kalau minta maaf, abang tak ada masalah lah, abang boleh maafkan kamu. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dengan kita heran dengan dosa kita. Yang Allah heran, kenapa susah sangat kita ni nak minta Allah? Sambung pada ayat tadi, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina kafaru, wahai orang-orang yang engkar, yang tak mau bertaubat. Sudah buat dosa, tak mau bertaubat. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yawm, hari ini aku campak hang dalam neraka akibat dosa yang hang buat. Hang jangan nak cari uzur. Jangan. Hari ini jangan nak minta excuse. Pasal apa? Innama tujzauna ma kuntum ta'mal. Hari ini kamu diazab atas dosa yang pernah kamu buat satu masa dulu. Aku dah beri ruang tempoh yang cukup untuk kamu bertaubat, tapi masih lagi kamu tak mau bertaubat. Kamu tangguhkan taubat. Kamu berat sangat nak angkat tangan minta dengan aku. Hati kamu sombong sangat nak minta maaf dengan aku. Hari ini kamu diazab lantaran kamu tidak mau memohon ampun pada aku. Hari ini jangan lagi kamu nak minta excuse. Malaikat kata pada orang kafir, wahai orang kafir, hari ini jangan lagi kamu nak minta excuse, nak minta uzur daripada Allah atas dosa yang kamu buat. Sebab Allah peringatkan daripada ayat yang seterusnya, Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa yang kamu buat. Allah kata pada kita, wahai orang-orang yang beriman, semasa kita masih hidup atas muka bumi ni, bila kita dengar ayat ni, tuan-tuan, banyakkanlah kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat.
Asa, Allah kata, mudah-mudahan. Maksudnya apa? Dalam hati kita kena ada satu sifat raja, sifat pengharapan. Mudah-mudahan Allah akan yukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu tuan-tuan, taubat ini bukan sekadar kita cakap di mulut je. Kadang-kadang ada orang minta maaf dengan kita sekadar di mulut. Dia dah buat salah dengan kita, dia kata, maaflah. Memadai. Dia kata kan, mari dah salah dah, mari dah minta maaf dah. Dah, kamu bukan betul-betul nak minta maaf. Kamu tak ada harapan, tak letak harapan pun saya akan memaafkan kamu. Sebab tu taubat ni mesti ada harapan. Kita rasa, Allah, ya Allah, betul-betul aku minta ni, tolonglah aku. Allah kata, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang kamu buat. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Dan Allah kata apa? Kelebihan bagi orang yang bertobat kepada Allah, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang ni yang kita nak. Allah akan masukkan orang yang berdosa tapi bertaubat dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah kata, yauma la yukhzillahu allazina amanu yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu. Allah kata hari ini sudah tidak ada lagi rasa bimbang, rasa duka cita. Allah tidak lagi menimbulkan dalam hati Nabi dan orang-orang yang beriman. Dan Allah kata apa? Pada ayat Allah kata, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, di saat dia nak melintasi titian sirat. Titian sirat ni kita tahu, tuan-tuan, di bawah titian sirat itu Allah dah sediakan neraka. Nak melintas titian sirat ni, tuan-tuan, sangat jauh, suasana yang sangat gelap. Nabi cerita, tajamnya titian sirat ini lebih tajam daripada pedang, halus lebih daripada rambut. Suasana yang gelap, sedangkan di bawah tu neraka. Lagu mana kita nak berjalan atas titian yang sangat halus? Allah kata, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Orang yang beriman ini, tuan-tuan, tubuh dia bercahaya. Tubuh dia bercahaya. Tapi orang-orang yang munafik, dia berjalan di atas titian sirat dalam keadaan berabak-abak. Sebab tu orang-orang munafik dia berdoa, dia minta dengan Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, ya Allah. Kami nak berjalan atas titian tak nampak apa ni. Waghfir lana, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. No. Tak ada lah. Ada peluang atas dunia ni. Kita cubalah bertaubat, insya-Allah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kata dosa ni, tuan-tuan, kita tak rasa bimbang pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala memang dia jadikan kita begitu fitrah. Dalam satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, laulan tuznibu, kalaulah ada sekumpulan manusia tu tak buat dosa. Contoh orang taman serai setia ni tak buat dosa, Nabi kata apa? La zahaballahu bikum. Allah akan memusnahkan umat tersebut. Satu umat baik belaka tak pernah buat dosa, Nabi kata apa? Allah akan musnahkan umat tersebut. Pasal apa? Pasal Allah memang dia suka hamba dia yang buat dosa. Kalau semua orang baik, Nabi kata Allah akan hapuskan umat tersebut. Dan Nabi kata summa jaa biqaumin yuznibun. Kemudian Allah akan gantikan pula dengan satu kaum yang buat dosa. Macam orang tuan-tuan. Orang yang baik ni, baik betul. Satu kaum ni baik betul. Satu negeri baik betul. Allah akan musnahkan, Allah akan matikan. Bukanlah musnah maknanya datangkan keaiban, tidak mematikan orang. Sebab bagi Allah, orang macam ni Allah tak nak sampai, Allah tak nak kualiti hati. Allah nak kualiti orang yang berdosa. Tetapi fayastaghfirullah, bila dia berdosa, dia minta ampun dengan Allah. Allah Akbar. Fayaghfirullahu lahu, kata Nabi, Allah mengampunkan dosa.
Maknanya Allah suka suasana hamba dia yang berdosa dan minta ampun. Yang ni suasana Allah minta. Kalau tidak tuan-tuan, baik Allah kekalkan malaikat. Malaikat kata tak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Aku ni sentiasa bertasbih pada kamu pagi petang siang malam. Allah kata, hang tak tahu hak macam mana yang aku nak. Aku nak makhluk hak macam mana? Aku nak makhluk yang buat dosa, lantaran itu dia menginsafi dosa dia. Dia kembali minta ampun dengan aku ampunkan dosa-dosa dia. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, betapa besarnya rahmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita manusia, betapa luasnya keampunan yang Allah sediakan kepada kita semua. Kemudian istighfar juga dapat memberikan kerehatan dan keheningan kepada jiwa. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan kalau Allah tak beri kepada kita keampunan. Bila kita buat dosa, mampu, memang wajib hang diazab. Apa jadi pada jiwa kita tuan-tuan bila kita buat dosa? Kita rasa tak tenang. Tu kita tengok hak berlaku di Baling semalam tak? Kerana nak curi kambing sampai bunuh saya punya kawan pok masjid dia di Baling. Kerana nak ambil kambing, suami isteri kena bunuh. Hari ni sekali di Baling depa kata kena tikam di leher pasal nak ranggut dia. Macam mana jiwa orang yang melakukan jenayah, orang melakukan dosa? Dia boleh balik tidur lena. Kita bunuh satu manusia tuan-tuan, kita boleh rasa lena. Jangan kata orang lah. Kita bawa kereta, kita langgar kucing, sudah. Bukan kita sengaja pun, kucing dia lintas. Kita nampak dia menggeletik atas jalan raya. Kata Allah, langgar kucing. Bukan rosak pun kita tak rosak, tapi kita rasa bersalah. Astaghfirullahalazim, Allah, astaghfirullahalazim, Allah. Aku ni kalut sangat ni, mangan pasal apa sampai langgar kucing, mati kucing tu. Siapa dah tuan kucing, aku rasa nak minta maaf dengan dia. Kita rasa sampai begitu. Sampai nak tidur pun rasa kita terbayang-bayang kucing. Jiwa kita rasa tak tenang bila kita buat dosa. Kita pernah dengarkan hadis daripada Rasulullah SAW. Nabi pernah cerita bahawa satu masa dulu ada satu laki-laki umat Bani Israel yang dia telah membunuh 99 jiwa. Tuan-tuan, orang yang jadi penyinayah ni tuan-tuan, kita nampak dia depan kita somsing, dia bergaya, garang, tapi sebenarnya dalam hati dia kacau bila hati dia berkecamuk. Orang yang melakukan dosa ni tuan-tuan, dalam hati dia nak mencari di mana ruang-ruang dapat dihilangkan keresahan jiwa. Akhirnya dia pergi ke sebuah kampung, pilih cerita, dia tanya pada orang kampung, siapa di kalangan kamu, tunjukkan kepada aku rahib di tangan kamu. Rahib ni siapa dia? Orang ahli ibadah. Dia kata, habat kepada aku dekat mana aku boleh jumpa seorang ahli ibadah, pasal aku nak minta dia selesaikan jiwa kita yang rasa tak tentera. Jadi orang kampung pun tunjuk pada dia, tak tahulah, tapi nampak dia tu rajin pergi masjid, nampak dia tu rajin buat sembahyang. Orang kampung biasa, bagi dia nampak orang pakai ketayak rajin ke masjid, orang ni ada ilmu pula. Bila pemuda ni jumpa dengan rahib tersebut, dia kata, aku dah bunuh 99 orang, adakah Tuhan akan mengampunkan dosa aku? Kata rahib, kamu telah melakukan kemungkaran, satu dosa yang tidak mungkin Allah akan ampunkan dosa kamu. Tuan-tuan, itu jawapan orang yang tidak ada ilmu. Dia membuat jawapan bagi pihak Allah. Dia menjawab bagi pihak Allah, sedangkan Allah membuka pintu rahmat dan keampunan yang cukup luas kepada mana-mana hamba, walau sebesar mana pun dosa yang kita buat. Dia kata, Allah tak ampun dosa kamu. Akhirnya dia bunuh rahib tersebut. Cukup 100. Tak lama lepas tu, terdetik lagi dalam hati dia nak mencari jawapan kepada masalah jiwa dia. Dia pergi pula dekat kampung yang seterusnya. Dia kata apa? Tunjukkan kepada aku di mana orang alim, di mana orang alim. Muslimin yang dirahmati Allah, bila dia katanya kepada orang alim, maka
Dia berjumpa dengan orang alim tersebut, dia tanya, macam mana taubat aku ni, adakah Allah akan terima atau tidak? Maka berkata orang alim, wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Apa yang dapat menghalang kamu, apa yang dapat menghalang di antara kamu dengan taubat Allah? Dosa bunuh 100 orang kamu rasa dapat menghalang? Atau aku dapat menghalang kamu daripada bertobat pada Allah? Tidak ada satu apa pun yang dapat menghalang kamu daripada mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tengok macam mana orang alim memberi jawapan. Bahkan bukan begitu saja, orang alim itu kata apa dia? Itlaq ilal ardi kaza wa kaza fa inna biha unasun ya'budullaha fa'budullaha ma'ahum. Pergilah kamu ke sebuah negeri di sana. Negeri di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kamu bersama-sama dengan mereka. Orang alim itu tuan, bukan sekadar dia menghukum, dia memberi pencerahan dan juga memberi jalan macam mana kamu nak mencapai ke arah tersebut. Bukan sekadar dia memberi kabar gembira bahawa Allah menerima keampunan, bahkan dia habaq tu pergi kampung sana. Kalau betul-betul nak bertaubat, jangan duduk lagi dekat tempat kamu, sebab tempat kamu banyak orang fasik. Kalau kamu benar-benar nak dapat ampunan Allah, pergi di sana. Di sana banyak orang-orang yang beribadah, ahli ibadah. Beribadahlah kamu bersama-sama dengan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'a aw yadhlim nafsahu, summa yastaghfirullah, yajidallahu ghafurur rahim." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar, memohon keampunan, nescaya ia dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kejahatan yang kita buat ni tuan-tuan merupakan kejahatan ke atas diri kita sebenarnya. Kita nampak macam kita buat jahat ke orang, tapi sebenarnya kita buat jahat kat kita. Kita naya diri kita sebenarnya. Kita buat zalim pada diri kita sebenarnya. Jadi setiap kezaliman yang kita buat, maka ingatlah bahawa Allah itu wujud untuk memberikan keampunan kepada kita. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan muslimin muslimat, ulama menyatakan ada satu ayat dalam Quran yang dipanggil sebagai ayat arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang meletakkan setinggi-tinggi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, mereka yang telah melakukan perbuatan yang melampau ke atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada mencari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa kamu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, kerana sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, tiba-tiba mereka teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, kualiti yang ada dalam diri manusia ni. Hati dia masih lagi ada rasa ingat kepada Allah. Jahat macam mana orang tu tuan-tuan, jangan kita pi melaknat orang. Jangan kata Nabi kata, jangan kamu pergi kata orang ini binasa, orang ni memang tak dapat hidayah, orang ni memang ahli neraka. Nabi kata sesungguhnya orang yang mencelakakan orang lain, sesungguhnya orang itulah yang celaka. Kita tak tahu apa yang ada lintas dalam hati orang. Kita tak tahu. Allah membuka pintu rahmatnya cukup luas.
Kalau kita tengok tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah kata apa pada Musa? Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pi hangpa berdua berjumpa dengan Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Faqula lahum qawlan layyinan la'allahum yatazakkaru aw yakhsha. Cakaplah pada mereka, wahai Harun, wahai Musa, cakaplah kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut, layyinan, dengan bahasa yang lemah lembut. La'allahu, mudah-mudahan dia tazakkar, dia akan kembali mengingatkan kesilapan dia, aw yakhsha, kembali takut kepada Allah. Tengok tuan-tuan, untuk Fir'aun yang sejahat itu Allah masih buka ruang taubat. Allah hantar pada dia 2 orang rasul. Allah hantar Nabi Musa, Allah hantar Nabi Harun. Allah suruh, walaupun Allah tahu kesudahan dia, Allah tetap suruh, wahai Musa, pi dakwah mereka. Ajak Fir'aun yang jahat tu, yang sampai tahap mengaku diri sebagai Tuhan. Hak tu pun Allah kata itu bukan sebarang-barang syirik. Bukan sebarang syirik. Dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Dia mensyirikkan Allah dengan dirinya. Yang tu pun Allah suruh kita pi dakwah dia, pi ajak dia, beri peringatan pada dia. Mudah-mudahan dia bertaubat dengan dosa-dosa dia. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun tak menerima dakwah Nabi. Fir'aun jadi orang yang lebih sombong. Ini nampak sifat orang jahat. Bila kita cerita tentang rahmat Allah, tentang keampunan Allah, dia bukan nak dengar. Orang yang memilih jalan jahat ni tuan-tuan, bahkan dia akan jadi lebih degil dan lebih agresif. Dia lawan balik. Tapi orang yang benar-benar mencari kebenaran, tengok apa yang berlaku kepada ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun tuan-tuan, dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Dan akhirnya dia telah dihukum oleh Fir'aun, dia mati, disalib dan dibunuh. Hanya beriman tak sampai 1 hari, dia kena waktu pagi, dia kena bunuh waktu petang. Tak sampai 1 hari, Allah beri kepada ahli sihir Fir'aun dengan balasan syurga. Berapa sangatlah ibadah yang dibuat dalam tempoh yang singkat, tapi Allah melihat kepada mereka benar-benar bertaubat, Allah mengampun akan dosa. Tuan-tuan, syurga ni milik Allah. Kita masuk syurga bukan dengan pahala amalan kita. Dan kita masuk neraka bukan kerana dosa yang kita buat. Semuanya bergantung atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok dalam peristiwa Ashabul Ukhdud, Ashabul Ukhdud, raja dan tentera-tentera yang menggali parit yang besar untuk menghumban orang-orang yang beriman. Apa Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana, yakni nak membakar orang laki-laki yang beriman dan orang perempuan yang beriman dengan tujuan untuk memesongkan akidah mereka. Allah kata, kalaulah mereka tidak bertaubat, summa lam yatubu, kalaulah dia tak bertaubat selepas itu, maknanya Allah buka lagi peluang. Kalau dia bertaubat, Allah ampun dah. Ampun walaupun dia telah bakar. Dia bakar tuan-tuan manusia hidup-hidup. Ini kira zalim tuan-tuan. Bakar manusia ni, sebab tu Allah kata jangan kamu azab makhluk dengan azab Allah. Haram kita membunuh makhluk dengan cara membakar. Kalau binatang pun kita diharamkan bunuh dengan cara bakar, apatah lagi bunuh manusia dengan cara bakar. Dosa tuan-tuan, Allah mengampunkan dosa ini kalau dia masih lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai manusia ni tuan-tuan, tak kira siapa kita. Kita orang alim ke, kita ustaz ke, kita imam ke, kita bapa ke, kita anak ke, siapa saja kita, taubat ni semua orang kena buat.
Tidak ada orang yang terkecuali daripada melakukan ibadah taubat. Dalam sebuah hadis, kita tengok Imam An-Nawawi dia meletakkan sebuah hadis tentang luahnya pengampunan Allah. Satu hadis kursi saya ambil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah, wahai anak Adam, selama mana engkau berdoa dan berharap terhadap aku, maka aku akan mengampunkan dosa yang ada pada kamu, dan aku tak heran, wala ubali. Aku tak heran apa dosa yang buat. Dosa apa? Saya pernah berzina dengan isteri jiran saya, sahabat baik saya. Allah besar dosa. Allah kata aku tak heran. Apa dosa? Saya pernah cincang kepala anak saya sendiri. Allahu Akbar jahatnya. Allah kata aku tak heran. Allah kata aku tak heran. Selagi mana kamu berharap mendapat keampunan aku dan kamu bertobat dengan aku, Allah kata wala ubali, aku tak heran dengan dosa kamu. Walaupun kamu sendiri yang membuat Tuhan, suruh orang lain sembah Tuhan yang kamu buat, kamu ajar orang kepada syirik, kamu padri, kamu tok sami sekalipun, ajar orang kepada agama yang mensekutukan Allah, kalau kamu bertaubat, Allah tak heran, tak usah. Firman Allah lagi, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balaghat zunubaka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Allah kata, wahai anak Adam, kalaulah dosa yang kamu buat itu sampai ke penghujung langit, sampai ke penghujung langit, nak cerita banyaknya dosa kita tuan-tuan, sampai penghujung langit, Allah kata dosa tiba-tiba hang minta ampun dengan aku, Allah kata aku akan ampunkan dosa kamu. Walaupun dosa syirik tuan-tuan, yang Allah kata tak ampun dosa syirik kalau dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Innallaha la yaghfiru dzunuba illa an yushrika bihi syai'an. Allah mengampunkan dosa melainkan dosa orang yang melakukan syirik kepada Allah. Tapi tuan-tuan, kalau dia bertaubat atas muka bumi ini dengan dosa syirik, dia seorang bomoh. Dia contoh Mona Fendi. Dia bomoh. Dia buat kerja-kerja khurafat. Tapi kalau dia mati, sebelum dia mati dia sempat bertaubat, Allah pun tak dosa dia. Allah pun dosa. Tak ada masalah. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita habiskan perbincangan kita pada perkara yang ke-19, yakni akhir sekali dalam bab akidah. Kata pengarang kitab, saya mestilah sentiasa bermuraqabah. Apa itu muraqabah? Kita merasakan bahawa diri kita sentiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud muraqabah. Sebab Allah ni tuan-tuan, dia tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tenang kita kena ingat pada dia, maupun dalam keadaan tersembunyi kita kena ingat kepada Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Tidak ada percakapan rahsia di antara tiga orang melainkan dialah, yakni Allah lah yang keempat. Sembang tiga orang, berpakat tiga orang nak buat apa-apa. Ni rahsia, dia pecah di perut, jangan pecah di mulut. Allah tahu. Wala khamsata illa huwa sadisuhum. Dialah, tiada percakapan di antara lima orang melainkan dialah yang keenam. Dan tiada pula percakapan di antara jumlah yang kurang daripada itu, maknanya dua orang atau lebih banyak daripada enam.
melainkan dia ada bersama mereka di mana mereka berada. Wa ma'ahum aina ma kuntum. Allah ada bersama dengan manusia, dengan kita semua, walau di mana kita berada. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan memberitakan, memaparkan balik akan tindakan kita sewaktu kita hidup pada hari kiamat, akan apa yang telah mereka kerjakan. Allah bongkar, tuan-tuan. Bukan sekadar apa yang kita bincang, apa yang kita buat, bahkan Allah bongkar apa yang ada dalam hati manusia. Ya. Ayat Quran Allah kata, Allah mengetahui. Kalau Allah bongkarkan apa yang ada dalam hati kita, tuan-tuan, niat kita pun Allah bongkar hari kiamat. Muslimin, muslimat, ni yang dikatakan sebagai tahap ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Kita rasa bahawa Allah sentiasa mengawasi kita di mana kita berada. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, baik bila mana kita berhadapan dengan orang yang kita kenal. Bila kita berada di luar negara, contoh, kita dihantar syarikat kita sambung perkhidmatan, contohnya di Rusia. Tak ada siapa yang kenal kita. Baru kita nampak lagu mana dari kita. Geng-geng surau tak ada, tok imam tak ada, bini tak ada, adik-beradik tak ada. Kat itu kita seorang. Waktu tu kadang-kadang tuan-tuan baru nampak true color kita lagu mana. Rajin ke nak pergi masjid? Rajin ke nak buat ibadah? Rajin ke kita nak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Atau kita rasa kita bebas daripada pengawasan manusia? Sebab selama ni rupa-rupanya kita hidup dan berlakon atas pengawasan manusia, bukan atas pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pernah satu ketika, tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia berjalan di tengah-tengah padang pasir. Dia melihat ada sekumpulan kambing dan ada seorang budak yang sedang menjaga kambing tersebut. Maka budak tersebut tidak kenal siapa Umar. Sebab zaman tu orang tak kenal, tuan-tuan. Tak macam zaman ni. Zaman ni budak kecil pun tahu. Tunjuk lagu ni, dia tahu dah siapa. Satu Malaysia. Siapa tu? Datuk Seri Najib. Sebab dia pun tengok dalam televisyen. Dah. Budak-budak dulu, tuan-tuan, hiburan dia dengan seruling gembala dia. Dia duduk mengawasi kambing-kambing. Datang satu orang jumpa dengan budak ni, yang ini Umar Al-Khattab. Dia kata pada budak, wahai budak, dia kata, boleh tak kalau aku nak ambil kambing-kambing ini? Dia kata tak boleh tuan, sebab kambing ni bukan saya punya. Kambing ni tuan saya punya. Tak apalah, saya beli dengan kamu. Lagipun tuan kamu tak tahu berapa ekor kambing kamu ada. Kalau hilang seekor bukan dia perasan pun. Ataupun kalau dia perasan, kamu beritahu. Serigala telah makan kambing tersebut. Kamu ambil duit ni, kamu belanja. Tak. Umar nak uji macam mana iman rakyat dia. Dia tak uji tok imam. Dia tak uji orang-orang baik. Dia uji budak yang duduk tengah padang pasir. Kalau berjayalah budak ini menjadi warga negara yang baik, maka esok dia di hadapan Allah, mudahlah dia untuk dihisab depan Allah. Tuan-tuan, jadi pemimpin ni, tuan-tuan, bukan sekadar memberi kesejahteraan fizikal kepada rakyat, bahkan memberikan didikan rohani tarbiyah kepada rakyat. Allah akan tanya, lagu mana rakyat hang ni duk buat jahat? Lagu mana rakyat hang ni banyak buat jenayah? Hang tak buat apa kau? Jenuh, tuan-tuan, jawab, tuan-tuan. Ingat senang ke jadi pemimpin. Biar bila orang berebut nak jadi pemimpin, kalau lihat apa tanggungjawab, tak ada siapa hak berani, tuan-tuan. Umar tanya pada budak-budak, apa jawapan budak tu? Budak tu kata apa dia? Wahai cik, wahai pak cik, memang tuan saya tak nampak, tapi bagaimana tentang perhatian Allah? Macam mana saya nak jawab bila Allah sendiri melihat perbuatan saya ni? Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dalam keadaan Umar menangis, Umar kata, kalimah inilah yang menyebabkan engkau merdeka di dunia.
Dan aku harap dengan kalimah ini jugalah yang akan menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kalau inilah jawapan kamu, wahai budak, kamu sentiasa merasakan Allah memerhatikan kamu, aku bebaskan kamu daripada kehambaan. Mudah-mudahan dengan kalimah inilah Allah akan selamatkan kamu daripada azab neraka. Tuan-tuan, kalau anak kita boleh buat lagu ni, tuan-tuan, kalau umur boleh test rakyat dia, mengapa kita mak bapak tak test anak kita? Tuan-tuan rasa anak tuan-tuan dah berjaya ke sampai tahap dia merasakan hampirnya Allah dengan dia, dia merasakan Allah sentiasa memerhatikan setiap tindak tanduk dia. Kalau anak-anak tuan sudah sampai tahap tu, alhamdulillah, mudah-mudahan dia terus istiqamah jadi orang yang soleh. Dalam satu kisah lagi tuan-tuan, nak cerita pasal muraqabah. Kita ambil masa dah, insya-Allah masuk. Satu hari Sayyidina Umar berjalan waktu malam. Sayyidina Umar ni perangai dia suka berjalan, tapi bukan berjalan main golf lah. Dia berjalan, dia dengar. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa lah. Dia berjalan ni, dia suka ambil tahu perihal rakyat dia. Siang dia keluar dengar cerita, malam dia keluar. Suatu malam dia dengar ada satu orang perempuan ni sedang duduk termenung tu melihat cahaya rembulan. Sambil dia bersyair, apa benda yang perempuan dia mengomel-ngomel mulut. Rupa-rupanya perempuan tersebut merupakan seorang isteri yang suaminya diarahkan oleh Sayyidina Umar ke perbatasan. Dalam sayup-sayup tu Sayyidina Umar ni bukan mana Umar Skodeng dah. Kita jangan kata, oh Umar Skodeng bini orang dah. Dia mendengar rintihan wanita tersebut. Apa kata wanita? Alangkah indahnya malam ini, tapi sayang aku hidup sendiri, tidak ada siapa yang mendengar. Kalaulah tidak kerana aku mengenangkan Allah, nescaya bergegarlah kaki-kaki katil ini. Itu bahasa Allah. Kalaulah tak kerana aku ingat kepada Allah, nescaya bergegarlah kaki-kaki katil ini. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau tak kerana dia ingat kepada Allah, dalam keadaan dia sedang tandus, sedang gersang tu tuan-tuan mengingatkan suami dia, berkemungkinan besar dia boleh berzina. Bila Umar dengar keluar ayat sebegitu daripada mulut orang perempuan, perempuan ni tak perasan Umar ada, tapi dia jenis tak tahan sangat, dia terlepas. Umar esoknya pergi jumpa anak dia Hafsah. Wahai Hafsah, tengok, berapa lama seorang wanita itu boleh duduk berjauhan dengan suaminya? Kata Hafsah, wahai bapa aku, 40 hari. 40. Lebih daripada tu, dia nak kepada suaminya, nafkah dia kena. Mulai hari itu Umar memerintahkan jendera-jendera terang perang dia, supaya memastikan mana-mana tentera yang sudah berkhidmat dalam tempoh 40 hari, hantar dia balik. Hantar dia balik. Pasal bukan dia saja yang ayak naik kepala, bini dia pun ayak naik kepala. Aku nak selamatkan negara aku daripada serangan musuh, tiba-tiba aku tak mampu selamatkan isteri kepada askar aku yang kena serangan hawa nafsu. Tuan-tuan, ini tahap muraqabah, pengawasan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu apa yang kita nak bincang kepada malam ini tentang dua perkara yang perlu ada dalam diri kita selaku orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang pertama yang kita bincang malam ini, hati kita kena sentiasa merasakan Allah itu membuka seluas-luasnya pintu rahmat untuk kita memohon ampun. Bahkan Allah sayang kepada kita kalau kita bertaubat kepada Dia. Allah tak heran dengan dosa, kerana itu merupakan satu sifat yang lazim kepada manusia. Yang Allah heran bila mana manusia itu tak mau nak angkat tangan, tak mau nak merendahkan hati, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita perlulah meyakini bahawa ke mana saja kita berada, wa huwa ma'ahum ainama kuntum, di mana saja kita berada, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan kita. Dapat tanam dalam jiwa, Allahu Akbar, campaklah ke mana-mana pun, tinggallah di mana-mana pun, insya-Allah manusia itu dia jadi manusia yang sentiasa takwa, yakni
berhati-hati dalam setiap tindakan yang dia buat, kerana dia yakin Allah merhati dan Allah akan membongkarkan kembali apa yang pernah dia buat. Walaupun yang lintasan dalam hati dia, Allah akan bongkar hari kiamat. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, wajburni, ya Allah, tutupkanlah keaiban aku, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah, tutupkanlah aib aku, ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita bincang. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk dalam bab yang kedua. Saya mestilah Muslim di sudut ibadah. Saya mohon ampun dan maaf dalam penyampaian. Ada yang terkurang, ada yang tersilap, tegurlah saya, betulkanlah saya. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari saya. Aku lupa ini. Hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa najadat taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma arzuqna awladan salihatan wa sihhatan wa jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.